Nak ikut orang, please be critical. Jangan sebab orang panggil dia ustaz selebriti, you nak ikut. Jangan sebab orang sebutkan bahawa dia pernah mimpi Nabi, you nak ikut. Jangan sebab dia mengatakan dia pernah tengok malaikat, you nak ikut. Jangan sebab dia pakai jubah, janggutnya lebat, selepang hebat, you nak ikut. No, no, no. Kita jangan ikut orang sebab terpedaya dengan benda-benda luaran seperti itu. Tapi kita kena mengikut. Pada asalnya kita kena jadi pengikut dulu. Kita bukan terus tahu. Kita bukan terus faham. Kita bukan terus pandai. Kita perlu belajar. Kita perlu berguru. Artinya kena adalah guru. Kena adalah tuan guru yang mendidik kita dan kita mengikut. Tetapi ketika kita sedar kita hendak mengikut seseorang, kita kena sedar terlebih dahulu. Apa ukuran yang perlu kita jaga sebelum kita mengikut seseorang? Apa piawaian yang perlu kita jaga sebelum kita mengikut seseorang? Apa piawaiannya? Apa cirinya? Apa formula dasarnya? Yang perlu kita faham terlebih dahulu sebelum kita mengikut seseorang. Sebab itu, di sini seringkali kita ungkapkan bahawa agama tertegak dengan nas dan dalil. Itu kalimat yang sering saya ulang-ulangi kan di sini. Agama tertegak dengan nas dan dalil. Dia bukan tertegak sebab nama dia Dr. Daniel, dia selebriti TV3, dia masuk Astro, janggut dia lebat, serban dia hebat, itu semua okey. Tapi untuk ikut, itu bukan ukurannya. Sebab agama tertegak dengan nas dan dalil. Bukan sebab you selebriti. Bukan sebab you 10 kali buat haji. Bukan sebab you dipanggil tuan guru, syekh. Itu semua letak tepi. Letak tepi. Yang letak tengah, letak atas. Apa dia? Islam tertegak dengan nas dan dalil. Maka kita nak mengikut panduan berdasarkan nas dan dalil. Dan nas dan dalil itu dia angkat, diketengahkan dengan menggunakan metodologi yang betul. Bukan dia tafsir-tafsir ikut otak dia, tidak. Bukan dia memandai-mandai mentafsir Quran, tidak. Dia kena ada rujukan yang betul, yang muktabar. Bukan dia memandai-mandai mentafsir hadis, tidak. Dia ada rujukan, ada metodologi yang betul. Dan dia sebut. Semua itu bukan susah nak faham pun. Kalau dia boleh olah dengan baik, bukan susah nak faham pun. Lagi cantik kefahaman kita. Ada seorang ustaz. Saya tengok di YouTube lah ustaz ni. Dia duk sembang pasal Pak Wahab. Ustaz ni, dia bukan sembang apa pasal Pak Wahab. Satu sudut yang saya dengar lah. Dia duk sembang pasal Pak Wahab. Jeff, Pak Wahab siapa dia Jeff? Wahabi. Ustaz duk sembang pasal Wahabi. Hang nak cerita apa? Ustaz ni nak cerita apa? Nak didik apa? Tapi dia buat lawak Pak Wahab. Dia duk cerita nak kena. Bagi dia Pak Wahab ni, Wahabi ni orang sesat lah. Orang tak boleh pakai lah. Nampak? Mesejnya itu. Orang ni tak boleh pakai. Bukan ikutan kita. Bukan ikutan. Jangan ikut. Geng Pak Wahab ni jangan ikut. Wahabi. Jangan ikut. Nak kena macam mana? Yang sempat saya malas nak follow. Tapi saya nak tahu apa dia nak kata. Antaranya dia sebut apa? Bila semayang tu angkat tangan, bersetentang dengan bau. Itu geng Pak Wahab lah, secara umum. Itu puak tak boleh pakai lah tu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dia nak tembak Pak Wahabi. Dia tak sedar peluru dia, anak panah dia, kena Nabi SAW. Anak panah dia tala kat Pak Wahab, kena Nabi SAW. Hadis Bukhari menyebutkan salah satu riwayat yang sahih oleh Imam Bukhari. Para sahabat mengatakan Nabi SAW ketika solat mengangkat tangan bersetentangan dengan bahu baginda. Yang ustaz ni dia ceramah itu golongan tak boleh pakai, bukan ikutan kita. Pak Wahab.
Itu sunnah Nabi berdasarkan hadis Bukhari. Nampak? Nak berguru hati-hati hari ni. Itu maksud saya. Bukan nak ajak berkelahi, nak ajak bila nak berguru, nak ikut, metodologi dia biar betul. Kita tapis sungguh-sungguh, tak apa. Tak salah pun. Sepatutnya demikian. Nak ikut. Tuan-tuan dan puan-puan nak serah diri untuk ikut. Jangan main-main. Kemudian dia cerita lagi. Ciri kedua Pak Wahab ni. Dia kata bila mereka tahayat, jari macam tu. Dia kata apa? Confirm Pak Wahab. Siapa sini yang sembahyang jari macam tu? Jeff tengok Dr. Jenis sembahyang kan? Jari macam tu tak? Ridwan, jari saya macam tu, dia ikut saya sembahyang. Tak kan? Tak pernah kan? Orang kata saya wahabi. Jari tak macam tu pun. Sebab hadis yang kuat, tak sebut pun gerak macam tu. Cuma sebut tentang isyarat. Sebab itu Imam Syafi'i memberikan tafsirannya, Masya Allah. Isyarat. Asyhadu an la ilaha illallah. Isyarat. Ada. Itu hadis yang berulang-ulang kekuatannya menceritakan bab itu. Tapi ada dalil. Juga ada dalil yang menyebutkan tentang gerak. Isyarat lagi satu gerak. Imam Malik ambil tentang gerak. Jadi kalau kita lihat kan, kita semayang ada orang, kita semayang USM kan, ada orang luar negara, dia semayang tepi kita dari Sudan kan sebagai contoh, dia duduk, tahiyat dia digerak begitu, kita kata dia geng Pak Wahab tak? Jeff? Tak. Kita kata dia apa? Dia dari mazhabnya Muktabar, mazhab Maliki. Dengan penuh hormat. Dengan penuh hormat kan? Tapi kita tak ikut dia sebab kita yakin yang lebih kuat bukan itu. Tapi ada riwayat seperti itu yang dipegang oleh mazhab Maliki secara muktamad. Jadi negara yang menganuti mazhab Maliki, kita tahulah dia buat begitu. Kita tahu dah. Oh, ni mazhab Maliki. Tak apalah. Imam Malik ini Wahabi ke? Muhammad Abdul Wahab datang berkedora kemudian. Ulama ini awal lagi datangnya rahimahullah ta'ala. Tapi Ustaz ni mengatakan orang yang buat begitu, Pak Wahab, jangan ikut. Jadi Imam Malik ni pun tak gunalah nampaknya. Nampak tak? Bahaya sungguh kalam Ustaz hari ini. Sebab itu bila nak belajar, please. Tengok metodologi yang dia pakai. Kalau main cakap aja begitu, tak payah bergurulah dengan orang yang macam tu. Tak salah pun. Kita cari yang lebih meyakinkan. Itu Hamka memang dalam kitab Tafsir Al-Azhar, memang Hamka cukup lantang menghantam tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, kiai yang kononnya mengajar agama tapi sebenarnya menyeleweng daripada agama. Selama ini yang kita baca Tafsir Al-Azhar kan, banyak menyentuh tentang golongan yang beragama, ilmuwan kononnya, tapi yang mereka ajar tu benda sesat. Termasuklah bab memuja kubur yang baru kita sebutkan tadi dan sebagainya. Itu kadang-kadang dia jadi hidup sebab apa? Sebab ada orang yang kita nampak sebagai agamawan, dia mengajar benda tu. Dia mengajar benda tu. Okey? Clear? Jadi nak mengikut, pastikan kita kritikal, ikut berdasarkan dalil yang betul, autentik, berdasarkan metodologi yang betul.